Itu saya ada plan Revo. First of all, terima kasih kepada tim media. Saya hari ini datang atas satu amanah lah, tanggungjawab. Kenapa saya memilih jawatan Ketua Puteri UMNO Malaysia? Satunya sebab saya bermula daripada bawah, 18 tahun saya masuk puteri, saya naik sebagai Ketua Puteri Cawangan dan sehingga saya menjadi Ketua Puteri Bahagian Lembah Pantai dan juga AJK Puteri UMNO Bahagian Lembah Pantai, serta saya menjadi Esko Puteri UMNO Lembah Pantai. Saya belajar dalam sepanjang kita 4 tahun menjadi Esko Puteri UMNO Malaysia, kita dalam bersama Kerajaan Pembangkang banyak yang saya dah dididik atau saya belajar. Jadi saya nampak satu platform yang bukan mudah untuk kita galas, tapi saya ambil itu sebagai satu tanggungjawab kerana saya merasakan yang saya nak share lagi pengalaman saya dengan adik-adik puteri bagi generasi seterusnya. Sebab satu bukan tanggungjawab yang mudah, seperti saya katakan, kita nak tarik lebih ramai anak-anak muda untuk masuk UMNO. Okey, seperti yang kita tahu, kita kalah pada PRU 15 dan sokongan anak muda tidak berpihak kepada kita. Akan tetapi sebab itu saya hari ini nak menjadi Ketua Puteri UMNO Malaysia dengan satu misi dan visi yang jelas, iaitu saya ada plan Revo. Izinkan saya explain sikitlah. Revo adalah REVU. R stands for rejuvenasi, empowerment, pemekasaan, voice adalah suara, dan U for unity. Jadi dalam Revo itu saya dah menggariskan beberapa step ataupun strategi bagi kita menarik untuk anak muda. Okey, apa dia Revo? Revo, R adalah rejuvenasi. Kita tahu anak muda hari ini melihat UMNO satu parti yang orang kata eksklusif. Tetapi saya nak jadikan ahli UMNO ataupun parti kita bersifat lebih terbuka, inklusif. Semua golongan boleh masuk menyertai parti UMNO, terutamanya anak-anak muda, tak kisah daripada golongan mahasiswa, profesional, 18 tahun dan sebagainya. Itu dalam rejuvenasi. Kita juga Puteri UMNO, kita perlu agresif, tarik anak muda menyertai kita. Yang keduanya, pemekasaan, empowerment. Masa ketika saya Esko Puteri UMNO Malaysia, saya terlibat dengan Biro Mahasiswa. Ada beberapa program kita buat, leadership skill antara salah satunya. Jadi pemekasaan saya fokus kepada kepimpinan, pendidikan dan ekonomi. So daripada sini kita empower lebih ramai wanita muda ataupun anak-anak muda untuk menyertai UMNO dan dengan beberapa kursus yang tertentulah. Yang ketiganya, voice. Voice itu adalah kita perlu menjadi satu platform suara anak muda. Jadi untuk mendekati anak muda, kita pun perlu cakna dengan dan fahami masalah mereka. Juga bila kita ada platform voice ini, kita menggunakan this platform untuk kita membantu kebajikan puteri sama ada di dalam ataupun di luar bandar. So U seterusnya adalah unity. Kita nak ahli-ahli puteri kita bersatu. Bila anak muda join UMNO, beberapa siri program dan mereka dah dekat dengan parti kita, baru mereka akan retain dengan parti kita. So ada a few strategi dekat dalam Revo tu yang saya gariskan bagaimana untuk kita tarik anak muda masuk UMNO semula. Macam tu. Bagi saya ini terbuktilah demokrasi di dalam UMNO. 6 orang yang nak bertanding. Of course setiap calon ada kelebihan masing-masing, tapi macam mana saya katakan tadi, dengan pengalaman saya dalam puteri selama 20 tahun, pengalaman saya dalam sektor kerajaan sebagai pembuat dasar dan pengalaman saya di lapangan aktivis masyarakat, itu adalah jaminan saya untuk saya yakin memimpin puteri UMNO seterusnya. Tapi of course kalah menang itu adat bertandingan. Jadi kita terbuka lah dan kita appreciate calon-calon lain punya misi dan visi juga.
Okey, sejujurnya 2018 kita mula sebagai puteri di zaman pembangkang. Puteri di zaman pembangkang adalah berbeza dengan saya puteri pada zaman sebelum kita pembangkang atau zaman puteri menjadi kerajaan. Puteri-puteri di zaman pembangkang kita mendepani cabaran politik yang sangat dahsyat. Pertamanya kita menjadi pembangkang itu dengan satu kepayahan, dengan kekangan. Kita tahu wang masa tenaga tu untuk kita berpolitik, untuk kita berorganisasi, untuk kita melakukan aktiviti di lapangan. Jadi puteri-puteri ini sudah ditrain menjadi tabah, sabar, cekal dan sebagainya. Sebab bukan senang untuk kita nak mengemudi. Sebagai contoh, saya Ketua Puteri Bahagian. Bukan mudah untuk kita nak menjaga cawangan adik-adik puteri, nak menggalakkan anak-anak muda untuk join program bila kita duduk pada zaman pembangkang. Semua orang tahu bila kita jadi pembangkang, ramai yang lari meninggalkan parti. Tapi puteri yang masih setia di zaman pembangkang yang ada pada ketika ini, itulah mereka yang kita katakan setia, yang kekal bersama parti. Jadi mereka ini adalah pemimpin yang hebat. Kalau tanya saya, pengalaman saya memang sepanjang kita 2018 sampai 2022 di bawah Datuk Zahidah Zarihan, banyak kita belajar. She's also a fighter. Sebab itu darah perjuangan dia mengalir pada seluruh puteri lah, khususnya pada zaman beliau tu. Umum tahu bila kita mengetuai puteri-puteri di dalam bandar, of course kekangan kita bagaimana kita nak tarik anak-anak muda di bandar ni menyokong parti UMNO. Itu yang satu. Dan yang keduanya, bagaimana kita nak remain puteri-puteri ni kekal dengan cawangan-cawangan kita di bandar. Ada yang mereka bekerja, mempunyai anak dan tahulah duduk di bandar tak suka nak berorganisasi ataupun NGO. Tetapi saya ambil cabaran itu, saya mengekalkan 25 cawangan di Lembah Pantai. Bagaimana saya buat, saya empowered pemimpin-pemimpin puteri ataupun wanita-wanita muda di cawangan ini untuk kita menggalakkan mereka lebih banyak buat program. Apabila kita rajin buat program, of course sama ada di bandar ataupun di luar bandar, ramai anak muda akan join. Itu caranya yang mereka kekal bersama kita. Selain daripada itu, cabaran dia of course bila di bandar, anak-anak muda banyak mereka ada hal sendiri. Contoh, mereka tak nak berorganisasi, tidak mahu join NGO sebab mereka keluar kerja, mereka ada urusan lain, rumah tangga dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di Lembah Pantai kita masih ramai anak muda yang sanggup join parti UMNO dan berpolitik, malah join organisasi kita. Elemen yang penting puteri UMNO kena ada, satu of course setia, dan yang keduanya kita nak latih lebih banyak pemimpin yang berkualiti rather than kuantiti. Jadi Dr. maksud puteri akan mencipta lebih ramai pemimpin, yes, berbanding pengikut. Alright, betul. Saya setuju. Saya setuju dengan apa ayat kenyataan abang tadi tu. Kita nak empower more women's leader rather than to be a follower. Yes, itu yang sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tengok populasi dalam negara 50-50, 50 female dan 50 perempuan, 50 lelaki. Jadi kalau boleh kita nak ramaikan lagi partisipasi wanita di dalam parlimen, khususnya apabila membuat dasar dan polisi, haruslah datang apabila membuat polisi dan dasar untuk wanita, haruslah datangnya daripada wanita rather dan daripada pemimpin lelaki. Sekarang tak balance, seperti yang kita maklum, hanya 14.7% sahaja partisipasi wanita di dalam parlimen. Jadi bagi saya 30% kuota yang wanita minta itu sangat memadai. Kita perlu perbanyakkan lagi. Of course kuota itu di-share lah wanita dan puteri sekali. Itu dah cukup baik bagi saya. Tak tahu. Saya nampak tegas, tapi sebenarnya saya peramah. Yang keduanya, saya daripada dulu saya suka bekerja. Jadi saya, mungkin orang akan nampak saya kerja. Itulah yang orang kenal saya sebegitu. Yang ketiganya,
Hobi saya sebenarnya, saya suka menyanyi. Kalau saya tak jadi doktor, mungkin saya penyanyi. So, itu antaranya. Yang keempat, yang orang tak kenal saya dah berkeluarga, anak ada 2. Dan Alhamdulillah saya mempunyai klinik sendiri. Yang kelima, saya suka makan. Jadi kalau saya stres pun makan, saya tak stres pun saya suka makan. Jadi saya memang suka makan. Saya tak ada istilah diet dalam hidup saya. Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat puteri dan adik-adik puteri di bahagian, di cawangan, di seluruh negara. Saya Dr. Masliha binti Harun, calon Ketua Puteri UMNO Malaysia bagi sesi dan penggal 2023 hingga 2026. Saya memohon jasa baik anda semua untuk mengundi saya. Saya calon nombor 2. Jangan lupa PIS nombor 2. Dan insya-Allah saya yakin saya dapat memimpin puteri untuk generasi berikutnya dengan plan strategi saya, iaitu REVO.